Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan mulakan bab 10 iaitu gelombang bunyi. Topik pertama yang kita akan bincang ialah ciri-ciri gelombang bunyi. Sebelum Cikgu Teo mula, pernahkah awak perhatikan bahawa semasa ada kilat dan petir yang berlaku, yang mana satu awak akan perhatikan dulu? Awak akan nampak kilat dulu ke ataupun akan dengar bunyi petir? Jawapannya kita akan nampak kilat dulu. Lepas tu baru dengar bunyi petir. Kenapa ya? Ini kerana bunyi bergerak lambat sikit berbanding dengan cahaya. Cahaya boleh bergerak dengan lebih cepat berbanding dengan pergerakan bunyi. Jadi kita nampak dulu. Walaupun kilat dan petir berlaku pada masa yang sama, tapi cahaya akan sampai kat kita dulu. Kita nampak dulu kilat. Lepas tu bunyi baru sampai. Baru kita dengar bunyi petir. Jadi apakah itu bunyi? Bunyi sebenarnya adalah satu bentuk tenaga. Semua bunyi dihasilkan oleh getaran. Mesti ada getaran baru ada bunyi. Dan bunyi adalah satu bentuk tenaga ya. Ingat perkataan ni, tenaga. Dan dihasilkan oleh getaran. Semua jenis bunyi dihasilkan oleh getaran. Apabila awak cakap juga, bunyi awak juga dihasilkan oleh getaran. Cuba sentuh bahagian ni kat luar tekak awak. Dan cuba bercakap sesuatu. Boleh cakap, Cikgu Teo best sangat. Rasa tak ada getaran dekat peti suara awak? So semua jenis bunyi dihasilkan oleh getaran. Jadi kepada topik kita hari ini, apakah ciri-ciri gelombang bunyi? Ciri pertama ialah bunyi perlukan medium untuk perambatan. Apakah maksud perambatan? Perambatan adalah pergerakan bunyi. Ingat lagi tak tadi? Kilat dengan petir. So, cahaya boleh bergerak. Bunyi pun boleh bergerak. Istilah yang kita guna bukan bunyi bergerak. Kita kata bunyi merambat. So itu adalah penjelasan dan maksud perambatan. Jadi bunyi perlukan medium untuk perambatan. Apakah maksud medium? Dia perlukan sesuatu untuk membawa dia. Maksudnya bunyi boleh merambat. Ingat ya perkataan ni, boleh merambat melalui pepejar, cecair dan gas. Asalkan ada sesuatu. Biarpun pepejar ke, cecair ke, gas ke, semua boleh, tapi tak boleh bergerak melalui vacuum. Ingat lagi tak bab 9 kita pernah tengok perkataan ni. Vacuum maksudnya ruang kosong. Betul-betul kosong, tak ada apa. Jadi kalau vacuum, bunyi tak boleh merambat. Maksudnya kita tak boleh dengar bunyi. Mesti ada ada medium, pepejar, cecair atau gas. Contohnya kita boleh buat aktiviti ni. Radas boleh disusun seperti yang ditunjukkan oleh gambar raja ni. Ada jam loceng dan kita telangkupkan balang kaca. Lepas tu kita sambung pam vacuum dan bunyikan jam loceng itu. Mula-mula awak akan dengar bunyi jam loceng. Kalau cikgu hidupkan pam vacuum, apakah fungsi pam vacuum ni? Dia akan pam keluar semua udara yang ada di dalam balang kaca ini. Apabila balang kaca ini menjadi vacuum, maksudnya di dalam balang kaca ini sudah tidak ada udara. Betul-betul ruang kosong di dalam tu. Udara pun tak ada. Walaupun jam loceng sambung berbunyi, dia masih lagi berbunyi, tapi awak akan perhatikan bahawa awak tak dengar dah bunyi tu. Jam loceng tiba-tiba tak berbunyi. Mula-mula dia jadi semakin slow, lepas tu tak dengar dah bunyi jam loceng. Kenapa? Sebab dia sudah tidak ada medium. Dia tak boleh merambat. Jadi ini pentingnya, bunyi perlukan medium untuk perambatan. Dia mesti ada medium, sama ada pepejar, cecair atau gas untuk dia bergerak.
Kalau di luar angkasa lepas, di angkasa lepas awak jerit pun orang tak dengar. Kenapa? Angkasa lepas adalah ruang kosong, adalah vacuum. Okey? Macam mana bunyi dipindahkan? Okey, macam mana dia merambat? Macam mana kita boleh dengar? Kita ambil contoh bunyi loceng ni. Macam mana kita boleh dengar bunyi loceng ni? Mula-mula loceng dibunyikan. Permukaan loceng mesti bergetar. Ingat lagi tak? Penghasilan bunyi adalah daripada getaran. Mesti ada getaran baru ada bunyi. Jadi permukaan loceng bergetar, udara sekeliling loceng pun akan bergetar dan berlanggar dengan zarah-zarah yang berhampirannya dan dipindahkan. Getaran tu dipindahkan, maksudnya zarah ini bergetar, dia langgar kawan dia pun bergetar, dan yang bersebelahan tu semua akan menerima getaran ataupun akan pindahkan getaran tu dalam bentuk gelombang. Okey, tengok sini. Dalam bentuk gelombang sehingga getaran ni sampai ke dalam telinga awak. Dalam telinga ada gegendan telinga. Gegendan telinga akan bergetar dan menghantar isyarat kepada otak, dan awak akan tafsirkan itu sebagai bunyi loceng. Okey, so bunyi didengar oleh pendengar. Okey, so ini nampak macam proses yang sangat panjang kan, tapi sebenarnya sekejap sajalah. Okey, sangat cepat. So itu adalah macam mana pemindahan bunyi daripada satu sumber bunyi kepada telinga kita. Ciri yang kedua, tadi cikgu kata bunyi mesti merambat melalui medium. Dia perlu ada medium. Kedua, dia merambat pada kelajuan yang berbeza dalam medium yang berbeza. Jadi, dia dalam pepejar, dalam cecair dengan dalam gas, dia bergerak ataupun merambat pada kelajuan yang tidak sama. Kita boleh cuba dengan menggunakan aktiviti ini. Okey, adakan jam loceng di sini, dan pada satu hujung lagi adakan satu bekas plastik. Dalam bekas plastik itu tak isi apa-apalah, ada udara saja. Awak cuba dengar bunyi jam loceng tu. Lepas tu awak boleh isikan bekas plastik tu dengan air. Okey, lepas tu ulang proses tu, cuba dengar bunyi, dan lepas tu isi dengan tepung. Okey, boleh cuba di rumah ya. So, awak rasa yang dekat mana tepung, air dan udara, bunyi boleh bergerak dengan lebih cepat? Awak akan dengar bunyi yang lebih kuat. Jom kita tengok. Bunyi bergerak dengan sangat cepat melalui pepejar. Pepejar adalah paling cepat. Kenapa? Kalau awak ingat, susunan zarah-zarah dalam pepejar adalah sangat rapat. Okey, so getaran itu boleh dipindahkan dengan sangat pantas kerana susunan zarah-zarah adalah sangat rapat. Jadi, pemindahan bunyi dalam pepejar adalah pada kelajuan yang sangat cepat berbanding dengan cecair. Okey, bunyi bergerak dengan lebih perlahan kerana susunan zarah-zarah di dalam cecair adalah kurang rapat berbanding dengan pepejar. Jadi getaran itu dipindah dengan perlahan. Okey, so ada yang tanya Cikgu Teo, okey, boleh ke kita dengar di dalam air? Boleh. Okey, awak boleh cuba apabila awak pergi berenang. Okey, cuba perhatikan apakah bunyi yang awak boleh dengar. Boleh ya? Sebenarnya boleh. Melalui gas pula, bunyi bergerak ataupun merambat pada kelajuan yang sangat perlahan. Ini disebabkan oleh susunan zarah-zarah yang sangat jauh di dalam gas. Ini akan lambatkan proses pemindahan getaran. Jadi itu adalah ciri bunyi yang kedua ya. Bunyi boleh bergerak pada kelajuan yang berbeza pada medium yang berbeza. Kita tengok ciri bunyi yang ketiga. Bunyi boleh dipantul dan juga diserap.
Lebih kurang sama seperti haba kan. Haba boleh dipantul dan boleh diserap. Jadi macam mana kita boleh kaji ya? Kita boleh susun alat radas macam ni. Adakan satu jam randik, bukan jam loceng ya. Tadi kita guna jam loceng, ini kita guna jam randik. Okey. Lepas tu adakan satu tiup cardboard P. Okey, untuk salurkan bunyi itu sampai ke belakang kepingan kayu ini, dia akan pantul balik melalui tiup cardboard Q. Awak letak telinga kat sini, awak akan dengar bunyi itu. Lepas tu kita boleh gantikan kepingan kayu kat belakang ini dengan kepingan logam dan dan juga sehelai tuala. Okey, rasanya dengan kepingan logam dan tuala, mana satu awak akan dengar bunyi dengan lebih jelas? Itulah konsep bunyi boleh diserap dan dipantul. Jumlah bunyi yang dipantul atau diserap bergantung kepada permukaan objek. Jadi tadi logam dengan tuala, mana satu awak akan dengar bunyi yang lebih kuat? Kita tengok dulu. Pemantul bunyi yang baik mesti mempunyai permukaan yang keras dan licin. Jadi contohnya jubin mamar, dinding adalah pemantul bunyi yang baik sebab dia keras dan licin. So cuba imbas kembali yang tadi, kepingan logam dengan tuala. Yang mana satu keras dan licin? Kepingan logam. Jadi awak akan dengar bunyi dengan lebih jelas sebab dia adalah pemantul bunyi yang baik. Contohnya awak masuk ke dalam bilik yang kosong. Okey, lantai dia jubin mamar dengan dinding yang keras dan licin. Awak cuba bercakap, awak akan dengar gema sebab dia adalah pemantul bunyi yang baik. Penyerap bunyi yang baik pula adalah permukaan yang lembut dan kasar. Contohnya pemaidani, kapet ya, pemaidani ataupun papan gabus. Jadi yang tadi, contoh tadi tuala lah. Okey, yang awak tak berapa nak dengar jam randik tu. Okey. So ini juga adalah konsep yang sama yang digunakan di panggung wayang. Dalam panggung wayang kita perlukan penyerap bunyi yang baik. Contohnya kerusi ada cushion yang lembut. Okey, dinding dilapisi oleh permukaan yang lembut, kadang-kadang ada langsir. Lantai dekat panggung wayang biasanya ada kapet. Kenapa perlu ada semua benda yang kasar dan lembut ni? Untuk menyerap bunyi supaya bila awak tengok movie, awak tengok wayang, okey, sedap sikit. Kalau tak, dalam movie tu hero tu cakap I love you, awak dengar I love you, you, tak sedap lah kan pengalaman tu. Okey, dalam bilik tidur kita juga ada penyerap bunyi. Contohnya selimut, pemaidani, langsir, bantal dan sebagainya. Jadi sebelum kita kalau awak masuk ke rumah yang baru, sebelum awak masukkan perabot-perabot, biasanya bilik tu kosong, boleh dengar sedikit pantulan bunyi. Tapi lepas kita masukkan perabot, masukkan bantal, langsir, pemaidani dan sebagainya, tak ada dah masalah tu. Sebab yang semua ni yang lembut dan kasar merupakan penyerap bunyi yang baik. Okay, so kita buat satu rumusan ya. So hari ini, video ini kita telah belajar 3 ciri-ciri gelombang bunyi. Yang pertama, bunyi perlukan medium untuk perambatan. Ingat, tak boleh bergerak melalui vacuum. Kedua, bunyi merambat pada kelajuan yang berbeza dalam medium yang berbeza. Dalam pepeja paling cepat, dalam cecair perlahan sikit, dalam udara ataupun gas. Dalam gas adalah paling perlahan. Okey. Nombor 3, bunyi boleh dipantul dan diserap. Okey, dipantul oleh permukaan yang keras dan licin dan diserap oleh permukaan yang lembut dan kasar. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.